Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1159 dan antara paparan utama. Nak bangunkan ummah macam mana? Soal amanah. Najib tahu siapa Hakim Nazlan, kata pendakwa. Wajarkah Majlis Pemulihan Negara bubar? UMNO nafi ada prinsip. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Kelantan digesa agar tidak menindas rakyatnya sendiri. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata, peranan kerajaan ialah untuk mempermudahkan, bukan menindas mereka. Beliau merujuk kepada kemelut yang dihadapi oleh penduduk di Kampung Jalan Atas Paloh, Kota Baru, yang rumah mereka diroboh setelah diambil oleh Perbadanan Kemajuan Iktisas Negeri Kelantan PKINK. Penduduk dibayar dengan pampasan RM500 sebelum diroboh dan RM500 lagi selepas diroboh. Tapi setakat ini apa yang kita nampak tak ada. Yang apa yang diberikan ialah yang 1,000 tu. 500 sebelum roboh, 500 selepas roboh. Penduduk dijanjikan akan dipindahkan ke rumah PPR dan kemudian mendapat sebuah apartmen kos sederhana. Janji tersebut dilafazkan dalam tahun 2013 oleh Menteri Besar ketika itu, Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Turut sama melafazkan janji itu Exco Kerajaan Tempatan dan juga Adun Bunut Payung pada ketika itu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang sekarang adalah Ahli Parlimen Kota Baru. Ketika janji itu dibuat, Datuk Ahmad Yaakob adalah timbalan Menteri Besar. Namun kata Khalid, penduduk di Kampung Jalan Atas Paloh dihina dan dihalau dari kampung yang diduduki selama 80 tahun dengan diberi pampasan hanya RM1,000. Nak bangunkan ummah macam mana? Daripada ada rumah, jadi tiada rumah, bidas Khalid. Khalid menegaskan apa yang dilakukan oleh PAS bercanggah dengan ajaran Islam mahupun pembangunan ummah. Beliau berkata demikian dalam program Jom Channel FB Live bicara YB Khalid Samad siri 155 bertajuk PAS terpesong, janji TGNA dikhianati pada Rabu 29 Jun. Malah menurut beliau, PAS telah menjatuhkan nama Islam, memalukan Islam dan tidak layak menggunakan nama Islam pada parti itu. Ya, saya nak syorkan parti parti PAS tukarlah ya. Kamu menjatuhkan imej Islam, kamu menjatuhkan nama Islam, kamu memalukan Islam. Minta maaf ya. Walaupun kamu ada serban lah, jubah lah, apalah, tapi apa yang kamu buat ni tak ada kena mengena dengan Islam. Minta maaf ya. Pada 23 Jun lalu, Pengerusi SAFE Kelantan Datuk Husam Musa mengecam tindakan PKINK bahawa janji itu tinggal janji sahaja. 9 tahun kemudian, penduduk yang dijanjikan itu dihalau seperti kucing kurap dan rumah mereka dirobohkan. Bukankah janji seorang menteri besar dari parti yang sama dengan kerajaan sekarang adalah sebuah harapan sah atau legitimate expectation? Soalnya dalam hantaran di Facebook. Maknanya harapan itu sah. Apa lagi janji itu dirakamkan oleh media awam dan media terbitan agensi kerajaan Kelantan sendiri. Ia sebuah ikatan yang tidak patut dirungkaikan kecuali maruah diri telah hilang. Ujarnya, kata Husam, ia mengungkapkan harapan yang sah daripada penduduk yang terlibat. Apalagi sagu hati yang diberikan tidak sama sekali menepati natural justice yang dituntut oleh agama. Sebuah janji yang diterima sebagai benar oleh penerima janji akan menganggap mereka telah diperdaya bila janji itu dimungkiri. Adakah kerajaan Islam mahu digolongkan sebagai pihak yang memperdaya rakyat mereka sendiri? Bidasnya, Husam mengingatkan pemimpin kerajaan Kelantan kini erti dan implikasi sebuah janji di sisi Allah dan agama Islam. Ia juga cerminan integriti dan kebolehpercayaan atas diri para pemimpin kerajaan Kelantan sekarang. Tegasnya,
DAP tidak berkuasa di Kelantan, namun parti itu sebahagian daripada kerajaan di Selangor di mana ramai rakyat Kelantan sedang mencari rezeki. Tidak ada penindasan terhadap rakyat Kelantan di Selangor. Justru tidak hairan apabila timbul persoalan, nak bangunkan ummah macam mana apabila orang Melayu Islam ditindas oleh pemimpin Melayu Islam itu sendiri. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebagai pengerusi Lembaga Penasihat One Malaysia Development Berhad (OneMDB) mengetahui bahawa Maybank merupakan salah satu bank yang terlibat memberi pinjaman kepada firma pelaburan tersebut. Sejak 2006 hingga 2014, kumpulan Maybank dalam laporan tahunannya mendedahkan bahawa Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah peguam dan setiausaha syarikatnya. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul dalam affidavit balas yang difailkan di Mahkamah Persekutuan kemarin bagi membantah permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baharu berkata, bukti yang didakwa dicari itu mempunyai lebih banyak kaitan dengan satu lagi kes perbicaraan yang sedang dihadapi Najib melibatkan One Malaysia Development Berhad berkaitan 2.3 bilion ringgit. Tuduhan pemohon iaitu Najib ini tidak lain hanyalah untuk mengalih perhatian umum semata-mata bagi mengisytiharkan perbicaraan SRC sebagai terbatal. Saya katakan bahawa isu pengambil alihan OneMDB terhadap Tanjung Energy Holdings, penglibatan Maybank dan Hakim Muhammad Nazlan dalam perkara OneMDB ini tidak relevan dengan fakta berhubung pertuduhan SRC yang dihadapi oleh pemohon dalam rayuan ini. Isu-isu ini tidak relevan dengan rayuan SRC. Sebaliknya, ia berkaitan dengan kes OneMDB yang tidak didengar oleh Hakim Muhammad Nazlan. Tiada bukti sebarang konflik kepentingan oleh Hakim yang diterjemahkan kepada bahaya sebenar berat sebelah dalam perbicaraan SRC, katanya lapor bernama. Timbalan Pendakwa Raya itu berkata demikian dalam affidavit jawapan terhadap permohonan notis usul yang difailkan Najib pada 6 Jun lalu. Memohon agar perbicaraan penyelewengan dana 42 juta ringgit milik SRC International dibatalkan sepenuhnya atau dibicarakan semula. Kata Muhammad Ashraf, memohon Najib mengetahui kedudukan Hakim Muhammad Nazlan di Maybank sepanjang perbicaraan dan tidak membuat sebarang bantahan terhadap beliau mendengar perbicaraan itu. Pemohon tidak menunjukkan sebarang konflik kepentingan di pihak Hakim Muhammad Nazlan apabila beliau mendengar perbicaraan kes SRC, katanya. Muhammad Ashraf berkata dakwaan Najib tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu tipu muslihat untuk mengisytiharkan perbicaraan SRC International terbatal. Dalam affidavitnya, Muhammad Ashraf menyatakan pengetahuan yang dikatakan ada pada Hakim Muhammad Nazlan berkenaan pinjaman oleh OneMDB tidak menghalang Hakim Muhammad Nazlan daripada membicarakan kes SRC International. Ujarnya OneMDB dan SRC adalah entiti undang-undang yang berbeza. SRC beroperasi secara berasingan dan bebas daripada OneMDB pada semua masa material. Keterangan yang amat banyak yang dikemukakan semasa perbicaraan telah membuktikan kes pendakwaan terhadap Najib melampaui keraguan yang munasabah. Pihak pendakwaan secara konklusif telah menunjukkan bahawa wang 42 juta ringgit dari akaun SRC International telah dipindahkan ke akaun M Islamic Najib, tegas Muhammad Ashraf. Justru pihak pendakwaan berhujah bahawa notis usul yang dikemukakan oleh Najib tidak mempunyai sebarang merit. Muhammad Ashraf menegaskan bahawa pemohon iaitu Najib juga telah gagal untuk memberikan justifikasi yang diperlukan bagi membolehkan mahkamah menggunakan budi bicaranya untuk membenarkan pengemukaan keterangan tambahan. Untuk rekod pada 28 Julai 2020, Hakim Muhammad Nazlan mensabitkan Najib atas 7 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram penyelewengan dana SRC berjumlah 42 juta ringgit dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu dipenjara 12 tahun dan didenda sebanyak 210 juta ringgit. Najib kemudiannya memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Bagaimanapun pada 8 Disember 2021, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan Najib dan mengekalkan keputusan berhubung sabitan dan hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib sedang mengemukakan rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan. Setelah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi yang dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan, tiba-tiba kedudukan Hakim Muhammad Nazlan sebagai hakim yang mendengar kes tersebut
dipertikaikan. Sedangkan di sepanjang perbicaraan, tidak heboh pun ada konflik kepentingan di pihak Hakim Mohamed Nazlan. Kumpulan Maybank sebuah entiti perbankan yang dikenali di peringkat antarabangsa, bukannya gerombolan mafia yang menjalankan perniagaan secara rahsia. Penglibatan Hakim Mohamed Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan turut dihebahkan oleh media sebelum perbicaraan bermula. Pelik ataupun tidak? Majlis Pemulihan Negara tidak perlu. Baru-baru ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi yang diangkutai beberapa menteri. Ia satu langkah untuk menangani masalah inflasi, kos sara hidup dan sekuriti makanan dengan lebih tersusun melalui kerjasama rentas kementerian. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata pasukan ini diangkutai 5 menteri bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Pasukan khas itu katanya akan dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan diangkutai Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Sri Ronald Kiandi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Alexander Nantalinggi dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Mustafa Mohamed. Mengulas mengenainya, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, dengan penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi ini, Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusikan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin tidak lagi berkesan, tidak perlu dan bercanggah dengan usaha-usaha terkini kerajaan untuk menangani masalah-masalah rakyat. Sebenarnya kewujudan Majlis Pemulihan Negara dari awalnya lagi tidak membuahkan hasil dan berfungsi hanya sebagai penasihat kepada kerajaan sahaja, kata Ahmad Zahid. Beliau berpendapat fungsi ini boleh dan sedang dilakukan oleh badan-badan pemikir berkaliber seperti contohnya Khazanah Research Institute KRI dan badan-badan pemikir lain yang selama ini telah lama bergiat aktif dalam memberi nasihat serta syur kepada kerajaan. Kata ahli Parlimen Bagan Datuk itu, Majlis Pemulihan Negara hanyalah satu platform untuk memberi Presiden Bersatu itu peluang bagi menaikkan imej diri sendiri serta parti beliau yang tidak semestinya bersuara bagi pihak rakyat dan kepentingan negara. Majlis Pemulihan Negara sudah gagal. Sudah tiba masanya kerajaan membubarkan sahaja majlis ini dan memberikan kelapangan kepada kementerian-kementerian dan menteri-menteri daripada melayan dan menghadiri mesyuarat majlis yang tidak berkesan ini, tegasnya. Beliau turut menasihati Mahyadin untuk menggunakan platform berlainan bagi menyumbang idea dan saranan sebagai mantan Perdana Menteri seperti menerusi Yayasan Kepimpinan Perdana bersama-sama Tun Dr. Mahathir. Itu lebih elok, ujarnya. Wajarkah Majlis Pemulihan Negara dibubarkan? Dari awal lagi, jom macam mana melihat penubuhan Majlis Pemulihan Negara tidak membawa erti apa-apa kepada negara mahupun rakyat. Ia sekadar jawatan untuk menyelamatkan air muka Mahyadin yang pernah menjadi Perdana Menteri yang disokong oleh Ismail Sabri. Kini ditubuhkan pula pasukan khas jihad tangani inflasi yang dianggotai oleh menteri-menteri yang gagal menangani masalah kenaikan harga barang, khususnya makanan. Sedangkan apa yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan ialah mengecilkan saiz kabinetnya dan menamatkan jawatan duta-duta khas luar negara seperti duta khas ke India, China, US dan Timur Tengah. Dengan itu, ia menjadi lebih efisien, bukan menambah bilangan jawatan kuasa waimah atas nama apa pun yang dijangka akan menambah kos operasi kerajaan. Ingin Jom Channel bertanya, apa yang dibuat oleh pegawai khas dan penasihat yang begitu ramai dalam kementerian-kementerian di bawah pentadbiran Ismail Sabri? Makan tidur saja ke? Beberapa media melaporkan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menegaskan parti itu tidak mengalami perpecahan selepas pendedahan oleh bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Ahli Parlimen Pasir Salak yang baru dipecat itu mendakwa terdapat sekumpulan pemimpin UMNO yang mahu menjatuhkan Presiden parti itu iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi seawal tahun 2020. Menurut Tajuddin, turut sama dalam gerombolan itu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Ahli Dewan Undangan Negeri Rantau Datuk Seri Muhammad Hassan yang juga timbalan Presiden UMNO. Ahmad Maslan menafikan wujud krisis dalam parti itu seperti yang dihebohkan. Ini kerana UMNO sudah membuat ketetapan antaranya dalam isu berkaitan pentadbiran dan calon Perdana Menteri.
Presiden UMNO ulangi dalam mesyuarat MKT pada 24 Jun lalu bahawa calon PM poster boy untuk pilihan raya umum ke-15 adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tiada krisis seperti yang dihebohkan. PM jaga kerajaan dan Datuk Seri Ahmad Zahid jaga parti. UMNO tidak akan berpecah sebab isu Datuk Seri Tajuddin. Biarlah beliau tumpu sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia, ujarnya menerusi siapan di Twitternya pada Rabu. Isnin lalu dalam satu sidang media, Tajuddin mendakwa Ahmad Zahid bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri dan tidak berpuas hati dengan kedudukan Ismail Sabri yang hanya seorang naib Presiden UMNO. Menurut Tajuddin, taktik mengumpan Ismail Sabri dengan pencalonan poster boy atau bakal Perdana Menteri UMNO BN pada pilihan raya umum ke-15 sebagai sebahagian usaha Ahmad Zahid untuk menjadi Perdana Menteri segera. Beliau mendakwa terdapat gerakan menjatuhkan Ahmad Zahid itu bermula pada mesyuarat di rumahnya dan disokong hampir 130 ketua bahagian di seluruh negara. Bagaimanapun, Ahmad Maslam mempertahankan Ahmad Zahid Hamidi dengan menyatakan bahawa UMNO telah melakar beberapa kejayaan di bawah pimpinannya sebagai Presiden parti itu. Beliau berkata setelah tewas dalam pilihan raya umum ke-14 lalu, Barisan Nasional dan UMNO di bawah Ahmad Zahid berjaya bangkit semula dengan memenangi 7 pilihan raya kecil serta beberapa pilihan raya negeri. Bukan itu sahaja, malah Ahmad Zahid berjaya mendorong 15 ahli Parlimen UMNO BN menarik sokongan terhadap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan menjatuhkannya daripada Persada Putrajaya. Susulan kejayaan besar itu membolehkan Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri. Untuk rekod, Ahmad Zahid sedang berhadapan dengan 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Beliau juga berdepan dengan 40 pertuduhan menerima suapan daripada UKSB untuk dirinya ketika menjawat sebagai Menteri Dalam Negeri. Semuanya didakwa dilakukan oleh Ahmad Zahid ketika UMNO BN masih menguasai Putrajaya. Namun semasa pemeriksaan utama oleh peguamnya, Datuk Ahmad Zaidi Zainal, semasa membela diri atas 47 pertuduhan itu, Zahid memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa 3 ahli Parlimen UMNO keluar parti dan menyertai bersatu selepas pilihan raya umum ke-14 kerana mahu menyelamatkan diri daripada disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ahmad Zahid mengenal pasti bahawa 3 ahli parlimen tersebut ialah dari kawasan Masjid Tanah Melaka, Jeli Kelantan dan Bagan Serai Perak. Justru UMNO, jika pun benar tidak berhadapan dengan krisis, ia berhadapan dengan isu integriti pemimpinnya. Sanggupkah kita gadai masa depan negara dengan mengembalikan kuasa sepenuhnya kepada mereka? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.